jariah, mengalir sehinggalah akan dapat diperolehi sehingga selepas seseorang itu meninggal dunia. Jadi wakaf air ini adalah sebahagian daripadanya, sebagaimana yang telah pun disebut oleh Puan Suzana tadi, ayat-ayat tentang kelebihan kita menginfakkan harta, termasuklah infak harta ini dalam konteks yang kita bincangkan ialah instrumen zakat, instrumen wakaf. Sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perbandingan mereka yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah adalah seumpama satu benih yang ditanam, kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tumbuh daripada benih itu 7 tangkai, dan tumbuh daripada setiap tangkai itu 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh melipat gandakan amalan ini. Antaranya disebut oleh para ulama, infak di bulan Ramadan ataupun wakaf di bulan Ramadan itu secara dasarnya dijanjikan oleh Allah 700 kali ganda. Tetapi Allah boleh tambah lipat ganda lagi, antaranya di bulan Ramadan. Oleh sebab itu ia menjadi inspirasi kepada Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar, dan kita telah melihat amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat berkaitan dengan wakaf ini. Bahkan wakaf air ini secara khusus dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyidina Uthman Al-Affan radhiyallahu an, di mana Sayyidina Uthman telah pun mewakafkan Bi'rul Rummah ataupun Telaga Rumah, yang mana Telaga Rumah ini telah berkembang biak keberkatannya, sehinggalah kalau kita boleh lihat sehingga hari ini manfaat wakaf Telaga Rumah ini mewujudkan satu akaun ataupun suatu akaun bank atas nama Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an di Saudi Arabia. Begitulah berkatnya dengan wakaf air. Dan wakaf air ini juga sudah dilakukan selepas itu, terutama di zaman-zaman pemerintahan Islam. Antara yang sangat terkenal kalau kita lihat ialah Ain Zubaidah. Ain Zubaidah ni kalau mereka yang pergi menunaikan haji dan umrah, mereka akan dibawa ke Arafah. Daripada Arafah ke Mina tu ada satu tempat yang dinamakan akan dilihat suatu monumen ataupun satu tinggalan bangunan ataupun saliran yang dikenali dengan Ain Zubaidah, di mana ia adalah diwakafkan oleh isteri pemerintahan Abbasiyah Harun al-Rashid, di mana Zubaidah ini telah mengeluarkan sebahagian harta kekayaan dia untuk membina saliran air agar dapat dimanfaatkan terutamanya oleh mereka yang menunaikan fardu haji. Dan disebut dalam sejarah, apabila telah selesai disiapkan Ain Zubaidah ini, Zubaidah telah mencampakkan dia punya kos ataupun bil seperti kita hari ini, dicampak dalam air itu. Dia kata ini adalah harga yang akan aku terima di hari akhirat kelak. Jadi itu di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan wakaf air. Dan kalau kita lihat di zaman pemerintahan Uthmaniyah, bagi mereka yang pernah sampai ke Turki, bandar-bandar di zaman Uthmaniyah, Istanbul, Ankara, Erzurum dan sebagainya, dikenali dengan Fountain City ataupun bandar pancuran air, Fountain City. Bandar pancuran air ni kalau kita lihat, kita sampai ke Istanbul dan sebagainya,
kita akan lihat ada beberapa tempat di mana ada paip air umum. Paip air umum di mana orang boleh ambil air di situ. Bahkan bandar Erzurum, kalau kita lihat mereka begitu berbangga dengan istilah bandar pancuran air. Pancuran air itu ialah air yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk kegunaan mereka. Jadi itu di antara sumber inspirasi instrumen wakaf ini yang telah pun kita usahakan dan alhamdulillah sudah pun dilancarkan pada tahun yang lepas, wakaf air dengan kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia. Cuma dalam konteks semasa wakaf air ini dengan dana, buat masa ini kita sudah berjaya menjanakan dana wakaf air sekitar 2 juta ringgit. Jadi dengan dana yang ada ini kita sebenarnya memfokuskan kepada projek-projek yang kecil untuk membekalkan air kepada masyarakat luar bandar, masyarakat orang asli dan seumpamanya. Saya bagi contoh begini, ada satu contoh yang real, yang benar. Ada satu kampung di Pahang, yang mana kampung ini bergantung kepada air bukit, bergantung kepada air gunung ataupun disebut air bukit. Tetapi disebabkan oleh gangguan alam sekitar, menyebabkan bekalan air ini terputus-putus, menyebabkan penduduk kampung ini mereka minta kepada Yang Berhormat Menteri supaya dapat diusahakan sumber air yang lain. Jadi bila kita nak cuba sambung sumber air daripada paip besar, industri perkhidmatan air ini ada paip besar dia, kita nak sambung ke kampung tu terlalu jauh, sehingga ada yang menyatakan lebih baik kita pindahkan penduduk kampung ni, dia tinggalkan kampung ni, pindah tempat lain berhampiran dengan paip air daripada kita sambungkan, sebab kosnya besar. Jadi di situlah perlunya kepada dana-dana yang kecil seperti ini, iaitulah seperti wakaf air, yang mana kita boleh gunakan untuk membekalkan air secara terpencil, tidak bersambungan ataupun tidaklah melibatkan industri perkhidmatan air yang besar, yang kosnya berbilion-bilion, beratus juta dan sebagainya. Jadi kita gunakan wakaf air ni untuk bekalan air di kawasan-kawasan yang jauh daripada kemudahan, di rumah panjang umpamanya, di perkampungan orang asli, di kampung-kampung tradisional yang jauh daripada kemudahan industri perkhidmatan air yang utama dalam negara kita. Jadi itu konsep yang kita cadangkan di peringkat permulaan. Terima kasih Dr. Zuhdi atas pencerahan mengenai tujuan wakaf air ini. Bagi saya sangat menarik untuk kita sama-sama faham bagaimana boleh tercetusnya ilham wakaf air ini di Malaysia. Jadi ada kisah-kisahnya yang tersendiri yang menarik, seperti kalau kita tengok sejarahnya daripada wakaf Telaga Air oleh Saidina Usman, Ain Zabidah oleh isteri Harun Ar-Rashid, dan juga tadi wakaf Pancuran Air. Dan juga kisah benar lah ya tadi berkaitan dengan bagaimana manfaat wakaf air ini boleh dinikmati oleh golongan-golongan yang terpencil, seperti sebuah kawasan di Pahang yang mendapatkan bekalan air bukit ataupun air gunung tadi, dan kalau kita tidak lakukan sesuatu untuk kebaikan, untuk manfaat mereka, jadi bayangkan adakah mereka perlu tinggalkan tempat tinggal mereka hanya semata-mata untuk mendapatkan bekalan air lain, dan juga ini boleh melibatkan kos yang lebih tinggi. Jadi saya rasa sangat menarik. Mungkin kita teruskan lagi dengan Dr. Zuhdi. Bagaimana para pendengar mungkin nak tahu juga apakah perancangan masa depan untuk inisiatif wakaf ini. Jadi boleh tak kalau Dr. Zuhdi tak keberatan, jelaskan dengan lebih lanjut apakah pelan atau perancangan pembangunan inisiatif wakaf air yang sedang diusahakan oleh KASA dan juga Yayasan Wakaf.
adakah juga wakaf air ini sebenarnya berpotensi untuk menggantikan peranan kerajaan dalam aspek pengurusan air? Okay. Terima kasih kepada soalan yang diberikan. Sebagaimana yang kita maklum, industri perkhidmatan air ataupun industri perkhidmatan bekalan air dalam negara kita ini, ia dikendalikan oleh yang disebut sebagai operator air ataupun syarikat-syarikat yang melakukan operasi air di setiap negeri. Jadi setiap negeri ada operator air dia. Manakala dari segi perundangan ataupun regulation, ia diselia oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ataupun SPAN. Dan dari segi pembiayaan ataupun untuk membiayai projek-projek ini, ianya diperolehi antaranya daripada geran kerajaan persekutuan. Ada juga dari kerajaan-kerajaan negeri yang menggunakan ataupun menggunakan perkhidmatan pinjaman bank. Dan yang paling mudah dari segi pembiayaan ini dalam bentuk pinjaman ialah Perbadanan Aset Air Negara ataupun PAAP, iaitu institusi ataupun agensi yang terletak di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. PAAP ini, Perbadanan Aset Air Negara ini adalah di antara merupakan suatu syarikat yang ditubuhkan oleh kerajaan yang mempunyai aset yang besar, berbilion-bilion asetnya, kerana terlibat dengan industri perkhidmatan air. Jadi dalam konteks menyelesaikan masalah bekalan air di seluruh negara ini, ketiga-tiga agensi ini ataupun pihak ini, iaitulah operator air, kemudian SPAN, kemudian PAAP, memainkan peranan untuk memastikan rakyat keseluruhannya akan memperolehi bekalan air bersih. Dan kecuali mereka yang berada di luar bandar, kawasan terpencil, rumah-rumah panjang, kawasan perkampungan orang asli yang jauh daripada perkhidmatan utama bekalan air negara. Ini memerlukan kepada pembiayaan yang lain. Dan salah satunya ialah sebagaimana yang saya sebutkan tadi melalui instrumen wakaf air. Jadi kalaulah ada yang menyatakan bahawa peranan untuk membekalkan ataupun memberikan perkhidmatan bekalan air bersih ini adalah peranan kerajaan, bukan peranan rakyat, ini adalah sesuatu yang kita tidak boleh nafikan. Memang salah satu peranan kerajaan ialah memastikan rakyat memperolehi bekalan air bersih, keperluan asas. Ini salah satu peranan yang dimainkan oleh kerajaan. Disebut dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nas syuraka 'ala salas." Al-ma' wal kila wan nar. Manusia itu bersekutu ataupun berkongsi tiga perkara. Yang pertama berkongsi air, yang kedua berkongsi alam sekitar ataupun padang ragut, dan yang ketiga berkongsi api ataupun tenaga. Jadi maksud dia memang tanggungjawab kerajaan untuk menyiapkan, menyediakan kemudahan-kemudahan asas ini ataupun keperluan asas. Tetapi kita kena lihat di situ juga ada peranan rakyat. Sebab itu disebut istilah yang kami pernah gunakan sebelum ini ialah negara berkebajikan ataupun baldatun tayyibah. Negara berkebajikan ini bukan negara kebajikan. Negara kebajikan difahami sebagai welfare state ataupun negara kebajikan. Tapi negara yang disebut negara berkebajikan ataupun baldatun tayyibah ini adalah merupakan negara di mana antaranya kerajaan dan juga rakyat berkongsi usaha untuk melaksanakan perkara-perkara kebajikan.
Jadi konsep pemerintahan Islam begitu, di mana rakyat mempunyai tanggungjawab, kerajaan mempunyai tanggungjawab, dan rakyat juga berkongsi bebanan untuk memberi sumbangan dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak, dalam bentuk wakaf. Okay? Jadi sebab itu bukanlah bermakna wakaf air ini mahu mengambil peranan kerajaan. Okay? Bukan bermakna wakaf air ini dengan sendirinya kerajaan bersifat lepas tangan. Tetapi wakaf air ini adalah untuk memberi peluang kepada rakyat bagi melakukan kebajikan. Dan inilah yang dilakukan oleh pemerintahan Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat, siapa di kalangan kamu yang boleh membeli telaga ataupun bi'rul rumah ini daripada Yahudi ini, supaya dapat dimanfaatkan kepada umat Islam. Jadi para sahabat berlumba-lumba untuk berusaha mengumpulkan dana bagi membelinya. Dan Sayyidina Osman terlebih dahulu telah berjaya. Dan kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu adalah pemimpin, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam membuka peluang kepada para sahabat ataupun rakyat baginda sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu untuk melakukan kebajikan. Ini yang kita sebut sebagai kerajaan dan rakyat. Kerajaan mempunyai tanggungjawab asas dasar, rakyat boleh memberi sumbangan. Ini konsep yang kita ingin perkenalkan. Kemudian apakah satu masa nanti wakaf ini boleh memainkan peranan seumpama Perbadanan Aset Air Berhad ini, ataupun Perbadanan Aset Air Negara Berhad, iaitulah PAAP, ataupun memainkan peranan seperti mana kerajaan sendiri mengeluarkan peruntukan beratus juta, berbilion bagi memastikan rakyat memperolehi bekalan air bersih. Buat masa ini memang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sasaran kita adalah projek-projek yang bersifat mikro ataupun projek-projek kecil, mini, bagi rakyat-rakyat yang mempunyai akses yang jauh daripada perkhidmatan bekalan air utama. Jadi ia bersifat projek-projek kecil seperti 50,000 ataupun mungkin sampai sedikit 100,000. Tetapi asasnya kita nak hanya menumpukan kepada projek-projek kecil. Tetapi kita kena lihat bahawa wakaf ini adalah satu instrumen yang mempunyai keberkatan. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah akan membuka keberkatan daripada pintu langit dan juga pintu bumi. Dan ini telah dibuktikan sebagaimana yang kita pun maklum tentang kisah wakaf air Sayyidina Osman ini yang berkekalan selepas 1400 tahun Sayyidina Osman meninggalkan kita, masih ada keberkatan dia. Jadi kita yakin dengan keberkatan ini dan tidak mustahil. Saya menyatakan tidak mustahil ini bergantung kepada usaha kita. Dengan keikhlasan penyumbang-penyumbang wakaf, dengan keikhlasan kita semua, wakaf air ini akan menjadi suatu instrumen yang berkat dan boleh menjana dana sehingga ratusan juta dan mungkin juga berbilion-bilion. Dan kalau ini sampai ke peringkat ini, tidak mustahil satu hari nanti wakaf air juga boleh memainkan peranan seperti mana peranan yang dimainkan oleh agensi-agensi dana kerajaan yang lain. Dan ini terbukti dalam banyak perkara. Umpamanya kalau kita lihat Universiti Al-Azhar di Mesir yang dibiayai oleh instrumen wakaf, dan banyak lagi bukti-bukti, termasuklah yang saya sebut tadi, sewaktu kerajaan Osmaniyah, mereka sendiri yang melaksanakan pemberian khidmat air secara percuma kepada rakyat umum melalui pancuran air itu,
juga melalui wakaf, dana wakaf. Jadi insya-Allah saya yakin keberkatan itu akan membolehkan mungkin satu hari nanti dana ini mempunyai dana kumpulan yang begitu besar dan tidak mustahil ia boleh digunakan untuk membiayai industri perkhidmatan air utama seumpama keran dan juga dana kerajaan pada hari ini. Terima kasih Dr. Zudi. Saya kira penjelasan yang panjang lebar. Di sini tujuan dia ialah untuk kita sama-sama faham bahawa wakaf air ini tidak akan menggantikan peranan kerajaan dalam aspek pengurusan air sebenarnya. Walau bagaimanapun, wakaf air ini kalau kita betul faham inspirasi dan ilhamnya ialah adalah satu usaha sama antara kerajaan dan rakyat untuk sama-sama memberikan manfaat air dari sudut pengurusan aset. Dan wakaf ini boleh membantulah dalam aspek pengurusan aset yang semestinya memerlukan pembiayaan untuk mendapatkan manfaat air, bekalan air kepada golongan-golongan atau kelompok tertentu yang mungkin terpencil ataupun kita panggil marginal society. Jadi kita tengok kat sini konsep air itu dah ada. Usaha pun dah ada. Jenama catchy wakaf air pun dah ada. Tapi kita nak tahu juga bagaimana wakaf yang kita katakan menjadi wadah sebagai usaha untuk memberikan perkhidmatan air yang terbaik, yang mudah, yang cepat dan berkekalan sampai dia punya usaha itu nampak hasilnya. Jadi di sini kita nak tengok bagaimana usaha ini dihargai juga oleh semua. Jadi kat sini saya nak jemput Dr. Amir untuk sekali lagi berkongsikan penjelasan bagaimana reaksi masyarakat Malaysia ataupun masyarakat di luar Malaysia tentang inisiatif wakaf air setakat ini dan apakah kaedah atau cara masyarakat boleh terus menyokong dan menyumbang ke arah merealisasikan perancangan wakaf air di negara kita. Dipersilakan. Ya, terima kasih Puan Suzana. Satu soalan yang baik. Lepas kita dah bekerja keras, come out dengan produk, kita nak tahu sekarang ni respon masyarakat terhadap inisiatif wakaf air ni. Sebab kita dah banyak kali, saya rasa semua pernah dapat iklan-iklan telaga di Kemboja, telaga di mungkin di Vietnam ataupun telaga-telaga di Afrika. Jadi kita nampak masyarakat kita ni sampai ke negara luar. Kita cuba collect atau kita cuba kumpul dana untuk kita salurkan di negara-negara luar. Rupa-rupanya sebenarnya di dalam negara kita sendiri pun ada keperluan-keperluan di luar-luar bandar, di Pahang, di Kedah, Sabah dan Sarawak tu masih ramai lagi keperluannya untuk kita salurkan sumbangan kebajikan kita. Jadi bila kita buat launching produk ni, kita lancarkan produk ini pada bulan Disember, dalam tempoh sebulan tu kita boleh kumpulkan dalam 200,000. Dan sekarang ni dalam hingga kini kita dah daripada dana awam kita kumpulkan sebanyak 369,000. Yang ini daripada dana awam sahaja. Dan kita ada sumbangan CSR daripada SPAN sebanyak 2 juta. Jadi korporat telah menyumbang sebanyak 2 juta daripada sumbangan SPAN Suruhanjaya Perkhidmatan Air tadi tu kita combinekan. Jadi kita nampak sangat, maksudnya respon daripada masyarakat dalam tempoh yang singkat, kurang daripada 3 bulan kita boleh mengumpul 369,000 tu satu pencapaian sangat baiklah dalam bidang wakaf. Jadi kita nampak bahawa masyarakat kita ni sebenarnya suka memberi. Suka memberi dan mungkin ada setengah-setengah berlumba-lumba untuk memberi. Jadi saya rasa ramai yang faham tentang ayat wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kamu infakkan daripada harta kamu, siapakah yang akan ganti itu? Allah kata, aku yang akan gantikan. Fahuwa yukhlifu. Allah yang akan gantikan. Dan Allah sebenarnya wa huwa khairur raziqin. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Kita faham kan bahawa kita infakkan, kita wakafkan RM10 tu sebenarnya Allah akan ganti dengan berlipat-lipat kali ganda. Iaitu kita sebagai orang beriman, kita sangat-sangat percayalah benda tu. Dan ganti Allah tu bukan hanya dengan ganti dengan duit ringgit juga, menambahkan rezeki kita, itu memang for sure insya-Allah boleh berlaku. Tetapi ganti Allah beri kita reward, beri pahala tu dalam pelbagai bentuk. Kita rasa senang hati, hidup kita lebih tenteram,
anak family kita dalam keadaan baik, kesihatan kita dalam keadaan baik, itu semualah maksudnya terjelma apabila kita suka berinfak, insya-Allah. Dan satu lagi hadis yang saya ingin kongsikan, bila kita ni ada sikap suka berwakaf, suka berinfak, kita ingat kepada satu hadis di mana Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah kata ittaqun nar, takutlah neraka walau bisyaqqin tamar, walaupun dengan sebutir tamar. Maksudnya apa? Maksudnya nanti di akhirat nanti dalam hadis tu, hadis panjang, di akhir tu Rasulullah kata ittaqun nar, takutlah kepada api neraka walau bisyaqqin tamar, walaupun dengan sebutir tamar. Maksudnya waktu dalam akhirat nanti di pada mahsyar nanti kita akan ditimbang, amalan kita akan dilihat mana baik mana buruk. Apabila ada tengok kita lihat tak ada apa-apa, dah zero, dah bankrupt, sebab tak banyak katakan tak banyak kebajikan tu. Jadi tiba-tiba semak rupanya pernah kita beri sebutir tamar kepada orang yang memerlukan, mungkin nak puasa kan. Itulah menjadi penyebabnya untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi saya rasa kita lebih pada mampulah untuk memberi sebiji tamar tu kan. Jadi saya rasa inilah peluang kita berada di dunia ni untuk kita mengejar ladang kita di akhirat ni, supaya kita banyak berinfak. Itu mungkin menjadi asbab kita untuk ke syurga Allah SWT. Jadi itulah saya rasa dah ramai dah masyarakat Malaysia ni memang kita pun maklumlah yang banyak menyumbang dan banyak bersedekah, dan sampai itulah tadi bersedekah sampai berwakaf hingga ke luar negara. Tapi sekarang ni kita buka peluang, rupanya kita ada peluang untuk berlumba-lumba untuk berwakaf di dalam negara kita. Jadi itu satu. Yang keduanya, cara untuk menyumbang ni ada di Yayasan Wakaf, boleh pergi ke website Yayasan Wakaf. Di situ kita ada satu account number. Kita menggunakan account number RHB Islami, di mana nombor akaunnya boleh saja bank online 21245760001304. Ulang, RHB Islami 21245760001304. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian boleh pergi ke website kami. Di situ kami ada nyatakan nombor akaun. Dan option yang kedua ialah melalui potongan gaji. Yang ini yang saya rasa saya nak galakkan. Mereka yang masih ada, alhamdulillah maksudnya ada gaji lagi, sebab ramai kan kita dalam COVID ni ada yang diberhentikan kerja apa semua, itu sangat-sangat kita merasailah kesedihan mereka itu. Tapi bagi mereka yang masih ada gaji ni, inilah peluang untuk kita menzahirkan kesyukuran kita. Jadi marilah sama-sama untuk kita buat potongan gaji. Sebab katakanlah kita ambil potongan gaji RM5 sebulan, kadang-kadang kita tak sedar rupanya itulah sebenarnya amalan kita yang berkekalan hingga akhirat nanti. Itulah yang akan menyelamatkan kita tadi itu kan. Dengan hadis Nabi itu, bisyaqqin tamar tadi itu, sebutir tamar rupanya ada pernah buat potongan gaji RM5 je sebulan. RM5 sebulan, kalau nak buat lagi berapa sen lah, jangan sehari kan. Jadi RM5 sebulan tu kita tak sedar, rupa sampai dah pencen kita bekerja nanti, itu telah menjadi asbab untuk kita untuk kita ke syurga Allah SWT. Jadi itulah sebenarnya, alhamdulillah respon kita bila kita buat inisiatif wakaf ni sangat-sangat mendapat sambutan yang baik daripada masyarakat. Itu saja Puan Zuzana. Okey. Alhamdulillah. Saya rasa penjelasan yang sangat bersemangat oleh Dr. Amir. Jadi marilah kita sama-sama menyumbang kepada wakaf air ni. InsyaAllah manfaatnya kita akan nikmati bukan sahaja di dunia ni juga, tapi berpanjanganlah sampailah mengalir. Ibarat tadi digambarkan oleh Dr. Zudi sebagai mengalirnya sungai-sungai di akhirat kelak di dalam syurga. Jadi masa berbaki tak banyak, kita dah sampai ke penghujung rancangan Forum Ad-Din ni pada hari ini sebenarnya. Jadi berdasarkan perkongsian ilmu daripada dua orang ahli panel kita pada ini, maka dapatlah kita simpulkan sebenarnya wakaf air ini merupakan satu inisiatif oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air bersama-sama Yayasan Wakaf Malaysia untuk menyumbang kepada perkhidmatan air di negara kita. Dan uniknya tentang inisiatif ni ialah instrumen wakaf digunakan untuk membiayai projek-projek perkhidmatan pembekalan air berskala kecil di bawah RM50,000 seperti contoh untuk penapisan, loji dan empangan.
Dan kelebihan instrumen wakaf ini ialah sebagaimana air itu sendiri. Ia boleh digunakan oleh semua yang memerlukan dan wakaf ini juga boleh dimanfaatkan oleh semua untuk menyalurkan wang atau dana tanpa mengira agama dan bangsa. Jadi berdasarkan penjelasan daripada Dr. Amir tadi sendiri, kita boleh nampak walaupun baru lagi wakaf air ini dilancarkan, tapi kita dah boleh nampak dah hasil dia dalam tempoh lebih kurang 3 bulan. Pungutan dia telah berjaya membuat koleksi wang koleksi tunai, wakaf tunai untuk air sebulan sebanyak RM200,000 dan dana awam boleh mencecah RM369,000 dan juga daripada inisiatif pihak korporat juga seperti SPAN berjumlah RM2 juta. Jadi saya rasa ini sesuatu yang membanggakan dalam usaha kita nak menyemarakkan lagi usaha berwakaf, membudayakan wakaf di kalangan rakyat Malaysia. Jadi sebelum mengundur diri, saya nak bagi peluang kepada Dr. Amir dan juga Dr. Zuhdi jika ada kata-kata terakhir yang ingin dikongsikan kepada para pendengar, mungkin dalam masa 5 minit seorang, dipersilakan. Doktor, siapa nak mulakan? Dr. Zuhdi dululah. Okey. Terima kasih sekali lagi pada Puan Suzana. Saya cuma ingin menyimpulkan sebenarnya wakaf air ini adalah di antara perkara-perkara yang kita boleh anggap sebagai idea kreatif ataupun kita sebut sebagai innovation. Bukan innovation dalam erti kata mengada-adakan perkara yang tidak syar'i, iaitu bid'ah. Bid'ah ni pun kadang-kadang diterjemahkan sebagai innovation juga. Tetapi sebenarnya ada banyak lagi mungkin kita perkenalkan dahulu wakaf air ini. Mungkin selepas ini yang berkaitan dengan alam sekitar, contohnya mungkin kita pernah dengar sebelum ni carbon credit. Carbon credit ni sebenarnya kita boleh kaitkan dengan wakaf hutan. Hutan itu sebenarnya manfaatnya besar kepada manusia. Dia memberikan oksigen kepada manusia. Tetapi sekarang ni orang tebang hutan menyebabkan penghasilan ataupun kilang semula jadi untuk menghasilkan oksigen ini sudah semakin sedikit. Kalaulah air ini sesuatu yang sangat vital, sesuatu yang sangat penting. Manusia tak ada air boleh meninggal dunia, boleh mati. Oksigen lagi lah. Oksigen ni kalau manusia tak ada oksigen lagi cepat mereka boleh mati. Jadi ini di antara mungkin perkara yang kita boleh lihat di masa hadapan, sebab carbon credit ini dia dalam konteks masyarakat antarabangsa ataupun konvensi antarabangsa, mereka sudah buat pelbagai calculation untuk orang beli hutan, beli karbon dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita boleh lihat juga dalam konteks instrumen Islam ni ada perkara-perkara yang boleh kita lakukan dan ada asasnya daripada dalil Al-Quran dan juga daripada dalil hadis. Contohnya apa yang saya sebut sebagai kilak tadi, al-kilak. Manusia berkongsi 3 perkara, iaitu air, api dan juga padang ragut. Padang ragut ni bermakna manfaat daripada tumbuh-tumbuhan yang dikongsi bersama oleh manusia. Jadi itu yang boleh saya simpulkan. Sebenarnya wakaf air ini adalah suatu instrumen yang bersifat kreatif untuk membuka peluang kepada umat Islam mendapatkan keberkatan dan juga pahala yang disebut sedekahun jariyah, yang mengalir tidak berhenti-henti seperti mana air sungai sehinggalah di hari akhirat kelak. Kemudian kesimpulan kedua yang saya ingin nyatakan di sini ialah kita tidak beberapa lama lagi akan berada di bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakan pahala amalan-amalan yang wajib dilipat kali gandakan,
dan pahala amalan yang sunat dilipat gandakan sehingga menjadi seumpama amalan yang wajib. Jadi saya menyeru kepada penonton-penonton dan juga pendengar-pendengar di luar sana, marilah kita melipat gandakan amalan berwakaf dan juga berinfak, khususnya bila kita masuk bulan Ramadan ini. Kita harap kalaulah seperti mana yang disebut oleh Dr. Amir tadi, kalaulah dalam tempoh yang singkat kita boleh menjana sehingga 300,000 lebih, kita harap sebulan Ramadan ni kita boleh menjana dengan dana yang lebih besar. Dan saya ingin maklumkan sedikit di kesempatan penggulungan ini, projek wakaf air ini sudah pun dimulakan dan kita sudah menyerahkan instrumen ataupun kemudahan wakaf air ini kepada penduduk kampung Selong, kampung Selong jika saya tak silap di Johor, dan mereka sangat bersyukur lebih kurang 16 rumah dapat memperolehi manfaat daripada wakaf yang dilakukan oleh para pendengar dan para penonton sekalian. Moga-moga kita beroleh kebaikan dan mendapat pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi kepada IKIM. Terima kasih Dr. Zuhdi. Jadi kat sini kita boleh simpulkan tadi manfaat air itu kita nak sampaikan kepada rakyat, kepada masyarakat, dan kita menggunakan satu inovasi melalui instrumen wakaf. Jadi bukan menggunakan konsep-konsep pembiayaan biasa yang kita dengar daripada bank ke, daripada industri ke, kita gunakan wakaf sebaliknya. Juga di sini kita boleh nampak bagi saya satu penjenamaan yang kreatif sebenarnya bila orang persoalkan tentang nama wakaf air itu. Sebab di kat sini sebenarnya apa yang wujud ialah wakaf tunai. Kita gunakan untuk infrastruktur air dan manfaatnya ialah air. Tapi saya juga tertarik tadi bila Dr. Zuhdi maklumkan tentang kita memerlukan oksigen, sebab kalau kita tak ada air, kita masih lagi boleh hidup sebenarnya untuk tempoh mungkin 2-3 hari. Tapi kalau kita tak ada oksigen, kalau macam saya ni 2-3 minit pun tak sempat rasanya, 2-3 saat je kot nafas saya dah jalan dah rasanya. Okey, jadi kita memerlukan, mungkin kita boleh inovasikan lagi dengan wakaf hutan. Jadi kalau nak jenama yang lagi kreatif lagi, mungkin kita boleh fikirkan wakaf karbon pula kan. Cakap, bukan kita wakafkan karbon, sebenarnya kita wakafkan hutan sebenarnya kan. Contohnya macam tu. Tapi kadang-kadang bila orang bercerita, jadi cerita itu membuatkan orang berfikir, dan daripada fikir itu mungkin akan menimbulkan minat dan seterusnya menzahirkan kepada tindakan untuk berwakaf itu sendiri. Jadi dengan masa yang baki, saya jemput Dr. Amir untuk memberi rumusan dan ulasan. Dipersilakan. Ya, terima kasih Puan Suzana. Sikit je daripada saya rasa betul. Sebab kita sebelum ni kita memahamkan wakaf ini wakaf tanah untuk dibuat masjid. Kita bagi tanah untuk tanah kubur ataupun untuk membuat madrasah. Jadi bila tercetusnya wakaf air, walaupun sebenarnya zaman Rasulullah lagi dah ada wakaf air kan, Sayyidina Uthman dah wakaf, tapi somehow di negara kita ni kita baru tercetus 2020 baru kita highlightkan semula. Jadi satu perkara yang baik, dan ini membuka mata bahawa sebenarnya wakaf ini bukan untuk hanya untuk ibadah. Purpose dia, objektif dia bukan hanya untuk ibadah, tetapi wakaf untuk meningkatkan kualiti hidup. Jadi termasuklah yang kita cerita sekarang ni, bekalan air bersih, bekalan udara bersih. Jadi semua yang kita dalam SDG goal tu, Sustainable Development Goal tu, sebenarnya itu adalah semua cantik tu, dia sesuai sangat dengan konsep wakaf yang boleh kita majukan. Jadi insyaAllah kami di peringkat Yayasan Wakaf sebenarnya ada 4 fokus. Kita wakaf kita ni bukan untuk ibadah sahaja semata-mata, tapi kita fokus kepada pendidikan, kita fokus kepada sektor kesihatan, kita fokus kepada sektor pembangunan ekonomi, dan juga kita fokus kepada sektor alam sekitar. Jadi wakaf tu sangat luas skopnya yang boleh kita membantu hidup masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hakim. Terima kasih Dr. Amir. Jadi saya ringkaskanlah dengan satu ayat je. Jadi
dalam usaha di peringkat global untuk mencapai sasaran 17 sasaran SDG tu, sebenarnya instrumen wakaf tu sebenarnya pada saya memang sempurna sebab wakaf tu sendiri berkekalan, sustainable. Jadi sangatlah sesuai. Jadi saya kira cukuplah dengan masa yang ada, cukuplah kita berhenti di setakat ini dulu. Mungkin kita akan bersiar kembali pada masa-masa akan datang. Saya ucapkan berbanyak terima kasih kerana sudi mendengar Radio IKIM dan menonton kami melalui FB dan juga FB IKIM FM dan juga YouTube. Terima kasih berbanyak. Terima kasih juga kepada dua orang ahli panel kita atas kesudian berkongsi ilmu dan memberi pencerahan kepada topik kita hari ini, iaitu wakaf air demi kemakmuran bersama. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Bicara Ad-Din dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anas Ibn Malik. Huwa Anas Ibn Malik Ibn Nadr Ibn Damdam Ibn Zaid Al-Najjari Al-Khazraji Al-Ansari Abu Thamama أو أبو حمزة. أمه أم سليم الرميساء بنت ملحان الأنصارية، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه، ولازمه منذ هاجر إلى أن قبض، ثم رحل إلى الشام ومنها إلى البصرة فمات فيها، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. دفن باللطف في موضع يعرف بقصر أنس. مات وعمره 83 سنة. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berjalan, ada yang sedang berlayar, ada yang juga di angkasa. Ada yang baru belajar, ada tengah temu duga, ada yang bosan dengan kerja. Tak kisah kita di mana, kita mula dengan nama kebesarannya. Bismillah, walau sekecil mana kita langkah, walau dunia sering bermasalah, usaha dan doa usahlah lupa, sebutkanlah Bismillah, sebutkanlah Bismillah.
Bismillah, sebutkanlah Bismillah. Jadi pemanggil bertuah dan sertai kuis inspirasi menerusi slot Warna Pagi, Destinasi dan Ekspresi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 22 Februari hingga 16 April 2021. 3 pemenang setiap hari hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda bersama dengan saya Faiz Saja Osman. Bersiaran kita seperti biasa setiap Selasa 9 malam untuk kita dengarkan perkongsian dalam bicara adab bersama dengan kita nak ikuti sama-sama. Anda sebelum saya nak kongsikan, anda boleh tonton siaran ini di Facebook IKIM FM ataupun di YouTube channel kami IKIM, dan insyaAllah anda boleh kongsikan, tak sempat dengar ataupun dalam perjalanan ke nanti balik, boleh rujuk balik dekat Facebook kita, ataupun anda boleh klik button share. Semoga beroleh ilmu sahabat-sahabat kita yang lain dapat ikuti sama-sama perkongsian kita pada malam ini. Dan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dah pun berada atas talian kita untuk kita dengarkan perkongsian bicara adab kita pada malam ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz sihat Ustaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. InsyaAllah. Malam ni kita nak sambung lagi seperti yang kita dah war-warkan hari itu. Dah masuk Syakban, dah nak separuh Syakban pun untuk kita dengarkan tentang adab yang mana amalan-amalan yang kita lakukan, sering kita lakukan, perbanyakkan di bulan Ramadan. Dan minggu lepas kita dah bicarakan tentang adab membaca Al-Quran. Dan insyaAllah malam ni kita nak sambung pula dengan adab selanjutnya, adab ketika berdoa. InsyaAllah kita nak dengarkan anda. Kita berbicara masih lagi menerusi kitab kitab adab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan, dan anda yang ada kitab ni boleh sama-sama rujuk, dan insyaAllah yang nak dapatkan nanti saya kongsikan di ruang komen di Facebook dan juga YouTube untuk sama-sama kita dengarkan bicara adab kita pada malam ini. Ustaz, saya kira kita boleh mulakan untuk adab ketika berdoa malam ni Ustaz, silakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati majlis kita pada malam ini. Allah kurniakan kita kefahaman dan Allah berikan kita taufik untuk beramal dengan apa yang kita pelajari, dan Allah kembalikan ilmu yang kita pelajari itu pada waktu kita perlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم
وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Yang dimuliakan DJ Faiz Haji Osman hafizahullah taala wa matta'ahu bi sihatin wa afiyah. Mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan, juga yang menonton secara live daripada Facebook ataupun YouTube, mudah-mudahan sentiasa dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dikurniakan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu kembali kita pada malam ini dalam siri pengajian kita pada membicarakan berkaitan dengan adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam, yang diajarkan oleh junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh para salafun salih. Sebagaimana yang telah kita bahaskan pada pertemuan yang lalu, adab-adab yang kita akan bacakan dalam pertemuan kita pada bulan Sya'ban ini adalah adab-adab yang mana banyak berkaitan dengan bulan yang bakal kita tempuhi tidak lama lagi. Bulan yang kita nanti-nantikan, bahkan yang diharapkan oleh orang-orang saleh agar biarlah mereka dapat melaluinya. Itulah dia bulan Ramadan. Kita dah bahaskan pada pertemuan yang lalu satu adab yang sangat penting pada setiap umat Islam bila mana memasuki bulan Ramadan, itulah dia adab ketika mana membaca Al-Quran, bahkan adab dengan Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita praktikkan nanti ketika mana masuknya bulan Ramadan, juga di bulan-bulan yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan sekarang malam ini kita bincang pula dengan satu adab yang mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tidak kurang penting. Bukan sahaja pada bulan Ramadan sebenarnya DJ Faiz, bahkan yang sentiasa kita lakukannya setiap hari. Itulah dia adab ketika mana berdoa. Sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa adalah satu ibadah kepada Allah. Itu satu perkara yang perlu kita fahami dengan baik. Doa itu bukan semata-mata sekadar permintaan, bukan perkhabaran. Kalau kita hanya sekadar ingin minta kepada Allah di Faiz, sangat banyak perkara yang kita tak minta Allah telah bagi. Bukan nak bagi tahu kerana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, tetapi kerana Allah sebut dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Perintah memohon ataupun berdoa ni perintah Allah. Maka sedarlah kita, perbuatan doa ini adalah satu ibadah. Jadi nak memustajabkannya ataupun tidak, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi tugas kita berdoa kenapa? Kerana ia adalah ibadah kepada Allah. Kita berdoa kerana kata para ulama, orang yang berdoa itu tanda dia menzahirkan keberhajatannya kepada Allah Ta'ala. Bila kita berdoa, tanda kita lemah. Bila kita berdoa, tanda kita mengharapkan Allah. Bila kita berdoa, itu tanda kita sedang menghambakan diri kita kepada Allah. Dan sudah tentu bila mana seseorang itu berdoa, ada yang diharapkan juga daripada Allah. Dan ada kalanya ketika mana kita berdoa, kita rasakan Allah tak mustajabkan doa kita. Sebahagian para ulama menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu memustajabkan doa kita, tetapi bukan mengikut apa yang kita kehendaki, tetapi mengikut apa yang baik pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. DJ Faiz, kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita milik Allah. Maka yang mengetahui yang terbaik bagi kita bukan diri kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita kena sematkan, kena tanam dalam diri kita ketika mana kita ingin mengharapkan ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi dalam perbahasan kita pada malam ini, kita akan bicarakan apa adab-adab yang telah digariskan oleh para ulama, bahkan apa yang telah digariskan dan diberitahu oleh baginda Nabi. Ketika mana kita ingin meminta kepada Allah, maka kena ingat minta dengan adab. Bukannya main minta suka hati je. Kalau di kalangan manusia pun kita tak ada adab ketika minta sesuatu, orang tu tak akan bagi. Bagaimana pula kita nak meminta dengan Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik kepada seluruh alam. Sudah tentulah kena ada sifat kerendahan, sudah tentulah kena ada segala sifat-sifat menghinakan diri. Barulah ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memustajabkan dan menerima doa-doa kita. Jadi sekarang kita nak pelajari bagaimana caranya berdoa yang disebut oleh baginda Nabi dan para ulama. Ketika kita berdoa, maka ketika itu dengan cara ini, ia jalan cepat untuk doa kita mustajab. Banyak cara doa nak mustajab ni. Tetapi ada antaranya yang mana kita sebenarnya dah lakukan. Tetapi kerana kurang pula keyakinan kita yang Allah akan istijabahkan doa tersebut. Jadi ketika berdoa, zahir dan batin diperlukan. Bukan saja cara tadah tangan. Nanti kita belajar cara tadah tangannya macam mana, nak baca kuat ke baca pelan. Bukan itu sahaja yang diperlukan, tetapi keikhlasan dalam mengharapkan Allah itu juga memainkan peranan. Maknanya apa? Orang nak berdoa ni, luar dan dalamnya itu kena siap dan benar-benar mengharap kepada Allah. Dari bentuk luarannya dengan tunduk, dengan angkat tangan, itu pun kena dijaga. Juga dalaman juga perlu dijaga. Jadi berdoa ini satu benda yang besar. Ada orang sambil berdoa pun korek cekam, main kaki, main batu dekat kapet, kalau dekat masjid surau kan. Jadi macam mana kita mengharapkan istijabahnya ketika kita meminta pun adabnya tak ada. Itu satu perkara yang sangat merugikan, bukan orang lain tetapi merugikan diri kita. Baik, kita terus ke halaman 367 dalam kitab ini, adab ke-37. Jadi kenapa ia berkait dengan bulan Ramadan? Kerana bulan Ramadan padanya ada satu malam yang disebut lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Maka sudah tentu kita semua mengharapkan bukan sahaja bertemu dengan Lailatul Qadar, tetapi kita harapkan apa yang kita minta nanti pada malam Lailatul Qadar Allah mustajabkan. Dalam satu munajat disebut hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Ya Allah, hajat kami ni banyak, dan engkau maha mengetahui segala hajat-hajat kami. Betul tak? Memang betul pun. Allah tahu, kalau kita tak sebut pun Allah tahu. Tapi Allah inginkan hamba-Nya yang jujur, bagi tahu, nyatakan, benar-benar minta dan harap kepada Allah. Ketika itu untuk Allah istijabahkan. Jadi yang pertama,
disebut dalam kitab ini, mengangkat kedua tangan sampai tampak kulit ketiaknya. Ketika kita angkat tangan, ketika kita nak doa ni dalam bentuk yang zahir, nanti ada juga yang batin. Bila mana kita nak doa, maka jangan macam orang malas. Kita nak minta ni, minta sungguh-sungguh, bentuk luarannya sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Bila kita berdoa, buka kita punya tangan ni, jangan kepit, buka kita punya tangan sedikit, dan kemudian kita tadah tangan. Nak buka ke, nak buka, ada orang kata kena buka luas, Depa. ada orang kata kena tutup, sedepa, ada orang kata kena duduk rapat. Sebab kalau apa, kalau buka luas nanti dia bocor. Itu orang kita punya ni lah. Saya. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sayyid Muhammad Amin ataupun Habib Muhammad Amin, beliau sebutkan yang pertama kita buka, jangan kita rapat, dan kemudian kita rapatkan kedua-dua tangan kita. Rapatkan kedua-dua tangan kita dalam keadaan dia terbuka, bukan tertutup macam ni. Macam ni kalau kita nak jauhkan bala, kalau kita terbalikkan, itu untuk menolak bala. Tapi macam ni. Tengok disebutkan, di antara hikmahnya dianjurkan mengangkat kedua tangan saat berdoa, iaitu untuk mengagungkan Allah. Jadi itu tanda kita beradab dengan Allah. Bila nak minta ni, boleh tak doa tak angkat tangan? Boleh. Tetapi sebagai tanda mengagungkan Allah, angkat tangan. Itu tanda mengharap. Dan mengikuti ajaran baginda Nabi. Bahkan itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan apa? Dari Sa'id bin Yazid, dari ayahnya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berdoa maka beliau mengangkat kedua tangannya, dan ketika selesai berdoa maka beliau mengusap kedua tangannya ke wajah. Jadi nak bagi tahu cara pertama ataupun yang pertama, bila orang nak berdoa, doa sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh, jangan malas. Ni kena ajar juga anak kita. Kadang anak-anak kita kalau berdoa tu, sambil tu dia main jari, dia main kaki, dia kacau kawan dia kacau adik dia, semua dia kacau. Maka kita kena ajar bila mana berdoa, rupa zahirnya pun sungguh-sungguh, dan di dalam hatinya yakin kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengusap wajah dengan kedua tangannya setelah selesai berdoa. Ini ketika di luar solat. Sebab tu ketika dalam solat kita baca kunut kan, kita baca kunut, ketika lepas habis kita baca kunut, kita terus sujud. Kita tak adalah pula sapu muka dan sebagainya. Sebab apa? Sebab di dalam solat. Tapi kalau di luar solat, maka sapu. Sebagaimana disebut an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala, dari Sayyidina Umar berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya tatkala berdoa, maka beliau tidak menurunkan kedua tangannya kecuali setelah mengusap kedua tangannya pada wajahnya. Maka perlakuan berdoa sebegini, kita ingat ia perlakuan baginda Nabi. Nabi SAW insan yang paling mustajab doa. Ketika ia dilakukan oleh baginda Nabi, maka kita ikuti kerana cinta kita kepada Nabi, dan kita harapkan kabulnya doa kita sebagaimana Allah menerima doanya baginda Rasulullah SAW. Jadi sebab tu nanti dalam perbahasan adab berdoa, ada kitab DJ Faiz membahaskan tentang doa mustajab. Macam mana cara? Sampai ada satu buku. Ni kita nak bincang ni dalam waktu yang singkat ni sikit je. Tapi dah ada buku cerita tentang sifat ataupun tentang adab berdoa. Kerana apa? Doa ni banyak yang perlu memainkan peranan. Yang pertama, orang yang berdoa. Macam mana sifat yang dia perlu ada. Yang kedua, tempat dia berdoa. Jadi tempat pun memainkan peranan penting kalau nak mustajab doa ni. Sampai macam tu. Al-Imam Hasan Al-Basri kata kalau di Mekah ada 15 tempat mustajab doa. Kita kalau pergi Mekah tu, yang pergi umrah masa pergi umrah dulu lah, setahun dulu lah kan, dah lama dah tak pergi. Jadi kita kadang-kadang 15 tempat tu pun tak tahu. Jadi itu saja jadi kerugian. Kemudian masa memainkan peranan penting.
Contohnya ni dah dekat ni, apa antara waktu-waktu yang special untuk kita berdoa? Nak masuk nisfu Syaban. Ni 15 Syaban ni jangan kita sampai terlepas waktu-waktu yang macam tu. Jadi kita kena tahu orang yang berdoa memainkan peranan, tempat memainkan peranan, masa memainkan peranan, doa itu sendiri memainkan peranan. Apa yang kita nak doa, apa yang boleh kita doa, apa yang tak boleh kita doa. Jadi doa ni satu benda yang besar. Tapi orang tak kisah pun. Dia rasa dia angkat tangan minta. Lepas tu tiba-tiba Allah tak mustajab, marah pada Allah Ta'ala. Peliknya. Kan? Pelik. Kita sendiri adalah hamba dan milik Allah. Tiba-tiba kita marah bila mana sesuatu itu Allah tak bagi pada kita. Kemudian yang ketiga, memulai dan mengakhiri doa dengan lantunan pujian untuk Allah serta berselawat kepada Rasulullah. Ini penting. Ketika mana seseorang itu ingin doanya mustajab, maka jangan tinggal puji Allah dan selawat pada Nabi. Di awal, di tengah, di akhir. Paling kurang di awal, di akhir. Jangan tinggal. Dalam sebahagian kitab yang membicarakan tentang doa mustajab disebutkan, kalau doa itu tak ada selawat pada Nabi, maka ketika itu doa itu tak akan mustajab. Sampai macam tu sekali. Maka sebab tu kalau kita perasan doa yang kita baca setiap kali Habib Muhammad Abdullah Al-Haddad, doa yang kita baca setiap kali mula majlis pengajian kita, setiap satu permintaan Habib akhiri dengan selawat. Bukan doa yang panjang tu last je. Lepas minta selawat, lepas minta selawat, lepas minta selawat. Sebab apa? Lepas selawat mustajab. Lepas selawat mustajab. Sampai macam tu mereka jaga adab mereka ketika berdoa. Kerana apa? Kerana melalui ataupun perantaraan baginda Nabi dengan salawat, ia memang jalan yang paling mujarab untuk mustajab berdoa. Jadi, idza shalla ahadukum, Nabi kata jika salah seorang kalian berdoa, maka mulailah dengan ucapan syukur. Puji Allah Ta'ala dengan nikmat yang pelbagai Allah dah bagi. Kita ni pun di Faiz kalau kerja kan, saya nak minta balik awal ke, nak minta advance ke, nak minta apa ke, kalau jumpa bos kita, apa kita buat? Sebelum kita nak minta apa-apa, yang pertama, bos, nampak handsome hari ni? Contoh, yang pertama, puji bos handsome, baju bos cantik. Tapi bos kata nak apa-apa ke? Bos pun tahu kita puji tu nak sesuatu. Saya. Kan? Jadi, nak mohon dan harap kepada Allah. Pujilah Allah yang bagi nikmat pada kita cukup banyak. Jadi, Nabi kata apa? Mulailah dengan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhannya. Kemudian bacalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya, maka berdoalah dengan doa apapun sesuai dengan dikehendaki. Jadi susun atur dalam berdoa pun kita kena ketahui. Mulakan dengan memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, barulah diikuti dengan permintaan-permintaan kita. Apa yang kita nak minta pun kita kena susun juga. Mulakan dulu dengan perkara ukhrawi, dengan perkara-perkara akhirat ni. Kemudian barulah dengan urusan-urusan dunia kita. Sampai Nabi kata apa? Janganlah kalian menjadikan salawat kepadaku, yakni ketika berdoa, seperti timba air yang diletakkan di bahagian belakang kenderaan. Akan tetapi jadikanlah salawat kepadaku di pertengahan doa, dan juga pada permulaannya dan juga pada penutupnya. Ini jalan untuk diperkenankan doa kita. Seterusnya, sebelum kita berhenti rehat, berdoa dalam keadaan suci dan menghadap ke arah kiblat. Ini pun memainkan peranan penting. Jadi orang nak berdoa, luar dan dalam ni kena bersih. Jadi pakaiannya kalau boleh biar pakaian yang cantik, pakaian yang bersih. Sebab apa? Nak doa dan nak harap bukan pada orang, tetapi kepada Allah yang menciptakan. Juga sedemikian juga yang diperlukan bagi orang-orang yang ingin berdoa, kata para ulama, yang pertama adalah perlu juga bersih hati. Kita nak doa ni kena ikhlas. Betul-betul kita doa kerana Allah Ta'ala. Tak harapkan kepada yang lain, harap kepada Allah. Kerana orang yang ikhlas itu akan nanti Allah terima permintaan.
Sebab tu, apa bukti kalau Ustaz? Kenapa pula kena ikhlas tak ikhlas? Kan kita nak doa ni nak minta pada Allah. Sebab tu kita tengok dalam hidup kita. Bila mana dalam kehidupan menjadi satu yang natural, yang sudah jadi fitrah. Bila orang nak harapkan sesuatu, orang cari orang alim. Kan? Kita cari tok-tok guru, kita cari para ulama, minta doakan anak kita, minta doakan kita berjaya dalam hidup. Kenapa kita tak doa sendiri je? Kita cari mereka juga untuk doakan. Kerana diri kita, walaupun kita rasa percaya atau tidak, kita tetap yakini orang-orang soleh itu mereka ada keikhlasan dan mereka dekat dengan Allah. Jadi, kita kalau nak berdoa pun kena ada sifat sedemikian. Pastikan bukan sahaja suci zahir kita, tapi suci juga hati kita daripada sebarang sifat-sifat mazmumah yang lain. Jadi kena ikhlas. Sebelum berdoa kena bersihkan hati. Sebab tu nak doa, sebelum doa istighfar dulu. Mohon ampun pada Allah. Sebab itu antara waktu mustajab berdoa lepas sembahyang. Sebab apa? Sebab ketika lepas solat, sebelum kita solat, sebelum kita doa, kita istighfar dulu, kita zikir dulu. Jadi hati kita bersih. Maka bila kita tak ada tangan ni, sungguh-sungguh harap. Sebab tu doa setelah sembahyang jangan diabaikan. Dan jangan dibiarkan tanpa kita minta benda-benda besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah lepas ni kita akan bicarakan pula apa yang perlu kita minta bila nak berdoa. Ustaz, kalau nak tulis apa kita nak doa ni sehari semalam tak habis. Maka para ulama ajar doa dengan jawami'ul kalim. Benda yang sikit, pendek tetapi padat. Yang tu nanti akan kita bicarakan setelah ini, insya-Allah. InsyaAllah seketika nanti kita terus sambung pengajian ilmu kita dalam Bicara Adab. Anda terus setia bersama kami. Dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Aku memohon ampun, ya Allah, yang menerima taubat, ya Allah. Aku memohon ampun, ya Allah, dari segala dosa, ya Allah. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah,
IKIM Inspirasi Inforia Islami. Perhatian anda, terima kasih yang banyak dalam bicara adab kita pada minggu ini. Adab berdoa kita bawakan. Terima kasih yang menonton di Facebook, YouTube dan juga mendengarkan di radio bersama dengan Ustaz Ahmad Sarudin Harun. Kita nak dengarkan perkongsian tentang bicara adab. Selanjutnya, apa pula yang kita nak doakan? Orang dah bagus dah Ustaz. Macam Ustaz sebut tadi awal tadi dah selawat, dah mohon keampunan. Tapi dalam doa boleh ke pula nak doa doa orang ni sakit ke, doa orang ni itulah inilah, marah ke orang, dia mohon dekat Allah untuk timpakan sesuatu malang pada orang lain. Kejap lagi kita dengarkan, silakan sambungan untuk bicara adab kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Faiz hafizahullah taala wa mata'ahu bi sihatin wa afiyah. Kita teruskan perbahasan kita berkaitan dengan adab-adab ketika mana seseorang itu berdoa. Jalan-jalan kemustajaban dalam berdoa itu ada pada orang yang menjaga adabnya ketika berdoa kepada Allah. Jadi perkara adab ketika berdoa ini satu perkara yang besar yang perlu kita ajar diri kita dan ahli keluarga kita. Maka sebelum kita bicarakan berkaitan apa yang telah disebut oleh DJ Faiz tadi, kita ambil sedikit lagi apa yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini. Ketika mana kita berdoa, bagaimana keadaan kita? Perlulah dalam keadaan yang merendah diri kepada Allah. Bahkan disebutkan berusaha untuk kita menangis. Kerana tempat pengharapan kita hanya pada Allah. Tempat yang kita sandarkan diri kita pada Allah. Yang boleh mengkabulkan hajat kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan tadarru', dengan rendah diri dan dengan suara yang perlahan. Maka sebab itu ketika kita berdoa, suara macam mana kita nak doa? Kalaulah kita berdoa itu untuk li ta'limin nas, untuk ajar orang, maka kita baca kuat. Tetapi kalau kita sendiri, maka berdoalah dalam keadaan merendahkan pandangan dan merendahkan suara. Rendahkan suara kita. Sebab apa? Sebab orang yang rendahkan suara ketika berdoa, itu tanda orang itu lebih tadarru', lebih rendah diri dan lebih hina diri di hadapan Allah. Kita kena mengaku depan Allah kita hina. Kita kena mengaku depan Allah kita banyak dosa. Kita kena mengaku dengan Allah kita serba kekurangan. Jadi dengan pengakuan-pengakuan itu, kita akan rasa hinanya kita dan kita hanya boleh mengharap hanya kepada Allah. Barulah ketika itu lafaz doa yang kita lantunkan itu akan menjadi bicara yang benar-benar ikhlas seorang hamba kepada Tuhannya. Itu perkara-perkara yang penting perlu kita hadirkan ketika berdoa. Kemudian disebut merenungi doa yang sedang dibaca, kerana Allah tidak mengabulkan doa dari hamba-hambanya yang lalai. Jadi bayangkan kalaulah tengah doa tu tadi kita kata tu korek cekap, main kaki, rasanya lalai ke tidak? Kita bukan bicara orang lain ni, kita lah ni. Kita pun pernah buat semua benda-benda ni, kan? Sebabkan Tok Imam tu baca doa bahasa Arab, kita pun tak layan. Ada orang sambil baca doa boleh main telefon, kan? Jadi di mana kekhusyukan dan kerendahan hati yang akan hadir? Kalaulah perkara itu sendiri kita tidak mampu untuk jaga. Dan ketika doa, yakinlah Allah akan mengabulkan doa kita. Yakin itu mana? Dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang mana Allah sebut akan mengkabulkan segala permintaan, akan kabulkan doa kita. Kemudian disebutkan mengulang-ulang doa kerana Allah menyukai hal tersebut. Paling sedikit kata penulis diulang sebanyak 3 kali doa kita, terutama kalau memang kita harapkan. Tengok disebutkan dalam hadis Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mengulang-ulang doanya sebanyak 3 kali dan juga beristighfar sebanyak 3 kali. Jadi ulang doa kita tak ada masalah.
terutama tentang keampunan, terutama tentang pengharapan keredaan Allah dan sebagainya. Jadi masa pengajian dulu Syed Muhammad Amin ataupun Habib Muhammad Amin, penulis kitab, beliau ajarkan kepada kami antara doa yang disebut jawami' yang menghimpunkan segala doa-doa yang lain dalam bentuk yang ringkas tetapi maknanya cukup besar. Apa dia? Yang pertama, kita doa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Panjang ni Ustaz. Tak apa ni terjemahan dia. Ya Allah, kami memohon kepadamu min khairi ma sa'alaka, daripada perkara-perkara baik yang pernah diminta oleh nabimu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rasulmu dan hamba-mu yang soleh. Ni doa yang kita panggil pukal ni. Lepas kita doa hajat kita yang spesifik tu, nak berjaya periksa, nak berjaya dalam urusan keluarga, nak dapat projek semua tu yang kita minta. Maka apa yang kita minta, jangan lupa minta dalam setiap doa kita. Ya Allah, apa yang pernah Nabi minta yang baik-baik, yang tu kami minta. Tu yang ringkas bahasa mudah ni. Wa na'udzubika min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihin. Wa ibaduka salihun. Ya Allah, kami minta jauh perlindunganmu daripada semua benda yang Nabi pernah minta lindung. Nabi minta perlindungan banyak ikut keadaan ketika mana dalam hidup Nabi dan ketika Nabi ajarkan kepada para sahabat. Maka ya Allah, semua yang Nabi pernah minta jauh, kami minta jauh. Itu pukal tu. Doanya nampak singkat tetapi membawa makna yang besar. Kemudian apa lagi? Yang kedua, Allahumma inna nas'alukal khaira kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Apa dia? Ya Allah, kami mohon kepadamu, nas'alukal khaira, kebaikan kullihi, semua kebaikan, ajilihi wa ajilihi, sekarang ataupun nanti, ma alimna minhu wa ma lam na'lam, apa yang kami tahu dia baik ataupun apa yang kami tak tahu. Jadi doa ni merangkumi semua juga. Ya Allah, kami mohon semua doa, semua kebaikan, yang mana dekat, yang mana jauh, yang mana sekarang, yang mana nanti, yang mana kami tahu, yang mana kita tak tahu. Ada kebaikan yang kita tak tahu, jadi yang kami tak tahu pun kami minta. Wa na'udzubika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami minta jauh, kami minta berlindung daripada perkara buruk semuanya, yang mana sekarang, yang mana nanti, yang mana di dunia ataupun di akhirat, yang mana kami tahu ataupun yang kami tak tahu. Tu. Jadi menyeluruh tak, doa tu menyeluruh. Jadi sebahagian disebutkan ajil dan ajil tu dunia dan akhirat. Ajil ni dunia, ajil ni akhirat. Ajil ni segera, sekarang. Ajil ni nanti bila di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin wa fi'lin wa amalin wa i'tiqad. Ya Allah, kami mohon kepadamu syurga dan apa yang mendekatkan kami kepada syurga daripada perbuatan, perkataan dan juga keyakinan. Ni pun kita minta. Wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin wa fi'lin wa amalin wa i'tiqad. Dan kami minta jauh daripada neraka dan apa yang mendekatkan kami kepada neraka, daripada perbuatan, perkataan dan juga keyakinan. Kemudian yang keempat apa dia? Yang keempat ni kita selalu baca. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi empat doa ini jangan ditinggal setiap kali dalam berdoa, kerana ia merangkumi kebaikan dunia dan akhirat.
Bahkan apa lagi yang kita nak doa kalau kita kata semua yang Nabi doa baik kami nak doa. Kan itu merupakan satu yang kita sebut jawami'ul kalim yang padat. Yang padat. Di samping doa-doa yang sangat penting daripada Al-Quran dan hadis. Jadi doa yang dalam Al-Quran maka itu sangat dianjurkan untuk kita baca. Juga doa-doa yang lafaznya daripada baginda Nabi SAW juga sangat perlu kita selalu membacanya. Di samping doa-doa yang ingin kita lafazkan yang lahir dari sanubari kita. Jadi itu antara doa-doa yang kita nak baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita baca satu lagi sebelum kita berehat. Yang nombor 9. Jadi antara jalan juga nak mustajab doa, ketika mana kita doa, kita bertawassul dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa kita. Doa ni kalau boleh hafal. Sebab ini sangat mujarrab. Bahkan mujarrab lagi apa? Sebelum kita doa dengan doa ni kita semayang dulu 2 rakaat. Kemudian kita baca Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rahmah ya sayyidina Muhammadan inna tawajjahna bika ila rabbina fi hajatina hadhihi. Kita sebutkan hajat kita, apa kita nak sebut. Fataqdi lana ataupun fataqdi li Allahumma syafi'hu fiyya. Ni namanya doa tawassul. Doa ni sangat mujarrab. Kalau kita ada sebarang hajat, kita ada sebarang keinginan, maka berdoalah dengan doa ataupun dengan cara doa ini, insya-Allah akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah setelah ini kita akan sambung sedikit lagi tentang di mana ataupun bilakah waktu dan tempat-tempat yang mulia untuk kita berdoa dengan doa-doa yang mustajab. InsyaAllah setelah ini kita akan sambung. Buat anda, teruskan setia bersama kami dengarkan Bicara Adab, tonton di Facebook dan YouTube, dengarkan di Radio IKIM. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islam. Bila kita berbincang kebebasan dan hak asasi, dia mesti dalam kerangka percaya kepada Tuhan. Kita bebas dan kita ada hak secara yang bertuhan. Bukannya kita ada hak dan kita bebas untuk melawan Tuhan. Begitu juga dalam rukun negara yang terakhir itu dia sebut kesopanan dan kesusilaan. Jadi nak bebas dan nak ada hak asasi itu haruslah dalam kerangka, dalam bingkai kita itu sopan dan bersusila. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara adab, kita menerusi kitab adab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Kita nak dengarkan lagi berkaitan dengan adab berdoa kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan bicarakan sedikit lagi bicara berkaitan dengan doa. Kalau kita nak bicarakan dengan bicara yang lebih panjang, nescaya sampai 2-3 pertemuan belum tentu habis lagi. Sebab apa? Nak cerita pada kita banyaknya tata cara ketika berdoa. Etika-etika yang kita perlu jaga. Sebab itulah ketika mana kita lihat orang soleh, mereka punya adab yang sangat tinggi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita sebutkan, para ulama sebutkan dalam kitab ini juga disebutkan, kita nak perbanyakkan doa ni bila? Pada waktu-waktu yang mulia. Jadi kadang-kadang cara untuk mustajab doa adalah dengan mencari waktu-waktu yang mulia, yang mana ketika itu Allah akan mustajabkan doa-doa orang-orang yang berdoa pada waktu tersebut. Bila antaranya? Pertama pada hari Arafah. Ni 9 hari bulan Zulhijjah ni waktu yang sangat mustajab. Minta keampunan, minta keredaan Allah itu perkara yang penting. Tapi mungkin Ustaz tak tahu lagi boleh pergi haji ke tidak. Ada tak waktu lain? Pada hari Jumaat. Ni pada hari Jumaat ada waktu yang sangat mustajab untuk berdoa
Sebahagian ulama sebut antara asar sampai maghrib. Ini kena jaga sungguh-sungguh waktu ni. Pada bulan Ramadan, bulan yang sangat penuh dengan rahmat, keampunan, maghfirah, keredaan, semuanya kita perlu jaga pada waktu bulan Ramadan. Pada waktu tahajud di malam hari. Kalau Ramadan 1 bulan, waktu tahajud di malam hari setiap malam. Setiap malam. Kemudian bila? Tatkala sujud. Bila kita nak sujud, tatkala turun hujan, tatkala azan, tatkala iqamah pada salat fardu. Ni ketika mana sebelum solat, iqamah waktu itu mustajab doa. Bahkan di asal tersebut baina azanain, di antara azan dan juga iqamah mustajab doa. Kemudian tatkala peperangan dengan orang kafir. Sedemikian juga bila kita berdoa, pastikan kita menjauhi daripada perkara-perkara yang haram. Baik makanan, baik pakaian, baik segalanya, jauhkan daripada perkara-perkara yang haram. Juga tadi tentang soalan DJ Faiz, ada di nombor 21. Ketika mana kita nak doa, jangan kita doakan celaka. Maksudnya doa yang tak elok untuk diri sendiri, untuk keluarga ataupun untuk orang lain. Ini perkara yang kita kena ingat. La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Jangan doa buruk-buruk pada anak-anak kita. Walaupun kita marah. Dan jangan doa yang buruk-buruk pada harta kita. Wa la tuwafiqu minallahi ta'ala sa'atan yus'alu fiha ata' fayastajiba lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bahkan menjadi keutamaan, kalau kita nak mustajab doa kita, jangan tinggalkan mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Kita nak doa anak kita, jangan lupa doa anak jiran. Kerana orang yang mendoakan orang lain, malaikat akan mendoakan untuk dirinya. Ini cara cepat nak mustajab doa. Doa untuk orang lain kita akan dapat dalam semua perkara, dunia dan akhirat. Ketika kita doakan orang lain, itu adalah jalan untuk kita mendapatkan kemustajaban, kerana malaikat mendoakan pula untuk diri kita. Jadi dalam doa kita, jangan tinggal mendoakan orang lain. Perkara terakhir yang mungkin kita sempat untuk sebutkan pada pertemuan kali ini, di halaman 375. Para ulama sebutkan, apa makna dikabulkan doa? Adakah semata-mata apa yang kita minta kita dapat? Adakah hanya itu sahaja yang disebutkan sebagai orang yang doanya dikabulkan? Maka para ulama sebut, makna dikabulkan doa itu ada 5. Jadi bukan semata-mata doa yang kita minta kita dapat itu tanda doa makbul. Itu satulah. Tapi ada beberapa makna ataupun tanda yang lain, maknanya doa kita dimakbulkan. Yang pertama, Allah memenuhi permintaannya di alam dunia. Apa yang kita minta kita dapat. Anak kita berjaya, kita minta anak kita berjaya, berjaya anak kita. Kita minta dan harapkan Allah kurniakan zuriat pada anak kita, dapat zuriat anak kita contohnya. Maka itu tanda doa yang makbul. Yang kedua, Allah menjadikan doanya sebagai penangkal musibah yang akan menimpanya. Jadi ada kalanya doa kita itu tak dimustajabkan dengan cara apa yang kita minta kita dapat. Tetapi Allah gantikan dengan doa itu menjadi penghalang keburukan berlaku pada kita. Maka itu satu benda yang sebenarnya baik. Jadi kadang-kadang Allah, Ustaz, saya ni tak ada hajat apa-apa dah. Saya rasa lengkap dah hidup saya ni contohnya. Maka kena berdoa juga. Kerana untuk menjauhkan daripada bala dan ujian. Yang ketiga, Allah menunda doanya sampai di akhirat dan mengangkat darjat di syurga. Kerana sebab doanya saat di dunia tidak dikabulkan. Orang yang berdoa, doanya itu tidak dimakbulkan di dunia oleh Allah. Dan Allah tangguhkan keistijabahan itu nanti di akhirat, dan dia bersabar dengan doa tersebut, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah. Jadi kena ingat, sabar dengan doa yang tidak dimustajabkan
itu akan memperoleh ganjaran yang besar di akhirat. Jadi kalau kita minta tak dapat, jangan risau. Para salafun salih lagi rasa seronok kalau doa mereka tak diperkenankan di dunia, kerana mereka akan mengambil perkenannya doa itu di akhirat. Ini motivasi untuk kita. Kalaulah kita rasa kita doa selalu tak dapat, bukannya Allah tak makbulkan, tapi Allah tangguhkan untuk kita dapat kebaikan yang lebih besar di akhirat. Jadi jangan rasa sedih, jangan rasa seolah-olah tidak disayangi. Itu satu kefahaman yang kurang tepat. Yang keempat, diampuni dosanya. Tengok, innal abda la yukhti'uhu minad du'a ihda thalathin, imma dhanbun yughfaru lahu wa imma khairun yu'ajjalu lahu wa imma khairun yuddakharu lahu. Ada kalanya doa kita tak Allah makbulkan, dengan permintaan itu kita dapat, tetapi Allah jadikan ketika itu apa dia? Diampunkan dosa-dosa kita sebagai ganti permintaan kita yang tidak dikabulkan. Dan yang kelima, Allah menjawab panggilan doa hamba. Orang bila doa kepada Allah, maka Allah menjawab panggilan hamba dengan sambutan labbaik. Labbaik, aku sambut panggilanmu. Jadi kita berdoa kepada Allah ni, kita sedang berbicara kepada Allah Ta'ala. Allah sambut panggilan doa kita tu. Kerana ada kalanya seorang hamba berdoa kepada Allah, akan tetapi dalam ilmu Allah permintaan tersebut bukanlah yang terbaik untuknya. Jadi ada kalanya ketika mana kita berdoa, kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita, maka Allah berikan sesuatu kepada kita sesuai dengan apa yang terbaik untuk kita. Maka apa yang Allah telah berikan kepada kita, yang perlu kita lakukan adalah sabar, ridha dengan segala pemberiannya. Sabar, ridha, syukur. Kalau bertepatan syukur, kalau tak bertepatan sabar. Akhirnya ridha, dan dengan ridha kita di atas pemberian Allah menatijahkan kita mendapat keredaan Allah. Apa yang kita perlukan lagi kalau seseorang itu telah mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin selesai perbicaraan kita pada malam ini berkaitan dengan bab adab berdoa. Yang penting ketika berdoa, hadirkan hati yang benar-benar mengharap kepada Allah, dan hati yang bersih, ikhlas, rendah diri, tawaduk, mengharap hanya kepada Allah. Allah lah yang maha memberi, dan Allah lah yang maha mengistijabahkan segala permintaan hamba-Nya. InsyaAllah, terima kasih Ustaz untuk bicara kita pada malam ini dalam bab adab ketika berdoa. InsyaAllah semoga dapat kita beramal dengan apa pun yang dah pun kita pelajari. Dan InsyaAllah minggu depan pula kita nak bawakan satu lagi adab bersedekah. InsyaAllah kita kongsikan seperti biasa setiap hari Selasa 9 malam. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian kita minggu ini. InsyaAllah. Terima kasih banyak DJ Faiz. Kembali ada kesempatan kita jumpa minggu depan untuk siaran selanjutnya Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan anda sedang berhadapan musim sejuk yang sangat melampau. Di kem-kem pelarian Syria berbumbungkan kanvas koyak dan penuh lumpur. Mereka berjalan tanpa alas kaki. Kaki kecil mereka bengkak akibat sejuk dan cedera di batu tajam. Ayuh bersama Pertubuhan Peduli Insan Malaysia membantu menyelamatkan nyawa mereka dari kesejukan. Hulurkan sumbangan anda melalui www.peduliinsan.org. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Dalam Islam, hubungan antara lelaki dan perempuan tidak dilihat dari sudut kuasa, yakni siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. Sebaliknya, kedua-dua jantina ini saling melengkapi dari segi peranannya dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing di muka bumi ini. Hubungan saling melengkapi antara lelaki dan perempuan ini adalah satu sunatullah, dan muzakarah pakar kali ini akan melihat bagaimana sunatullah ini diterjemahkan dalam kehidupan seharian kita serta potensinya untuk memakmurkan masyarakat dan negara. Muzakarah pakar ini akan membincangkan
Bagaimana peranan saling melengkapi antara lelaki dan perempuan ini diterjemahkan dalam undang-undang serta dasar-dasar negara, dan potensi peranan saling melengkapi antara lelaki dan perempuan dalam memakmurkan institusi keluarga serta meningkatkan produktiviti di tempat kerja. Sertai perjalanan webinar Muzakarah Pakar, peranan saling melengkapi antara lelaki dan wanita menatijahkan kemakmuran, yang akan diadakan pada 9 April 2021 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM secara langsung di Facebook IKIM dan Facebook TV IKIM. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi urus setia program dan latihan di talian 03 6204 6323 atau 325. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sedapnya susu Wildan. Segarnya susu Wildan. Mak, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi, macam mana nak beli? Ni, Mak hubungi je 019-965-316-019-965-316 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Buku Fiqh dan Perubatan Awal adalah buku baharu terbitan IKIM. Arahan perubatan awal merupakan arahan bertulis oleh pesakit untuk dikuatkuasakan pada waktu pesakit hilang upaya kognitif untuk membuat keputusan. Buku ini memperhalusi 3 isu utama iaitu batasan autonomi pesakit dalam membuat arahan, keupayaan kognitif pesakit dalam membuat arahan, dan susunan kelayakan wakil pesakit dalam membuat keputusan melibatkan pesakit. Dengan harga RM20 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat. Kuching 93.7 FM. Hiburan mendidik jiwa hanya yang